Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Al-Misbahul Munir, muka surat 19. Muka surat 19, baris yang ke-11 daripada atas. Baris yang ke-11 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan makna satu, yakni wahdaniyah ataupun esa. Dan makna satu, yakni esa. Kita lebih paluk esa lah dah. Esa. I-S-A. Dah. I-S-A. Esa. Dan makna satu, yakni esa pada zat itu pula. Pula ni jugalah. Pula ni dengan makna juga. Bukan berulang ni. Ini makna satu pada zat yang kedua. Itu jadi juga tu. Pula dengan makna juga. Dan makna satu pada zat itu pula, makna yang kedua ni, tidak ada zat yang lain yang boleh berbilang-bilang dengan zat Allah Ta'ala. Tiada zat yang lain. Tiada zat yang lain sebagai zat Tuhan. Zat yang lain ni banyak. Ni zat makhluk tubuh kita ni zat lah. Dia ada zat yang lain yang boleh berbilang-bilang sebagai zat Tuhan. Dengan zat Tuhan, dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan bahawa tidak ada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada zat, tiada Tuhan yang lain selain daripada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika ada zat yang lain seperti zat Tuhan, yang boleh berbilang dengan Tuhan, Tuhan juga dianya. Ada syarikul bari, ada sekutu bagi Tuhan. Ada Tuhan yang kedua, maka dinamakan dia kan ada zat Tuhan yang lain selain dari zat Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan. Munfasil pada zat. Artikan munfasil pada zat, bilangan, berbilang. Kam tu bilangan, berbilang. Kam dengan mana al-adad. Al-adad ni bilangan lah. Makna kam al-adad. Al-adad ni makna bilangan. Munfasil yang berasingan, yang berasing-asing, yang suku-suku. Satunya zat Allah Ta'ala, satunya zat Tuhan yang kedua. Itu berbilang yang munfasil. Maka tidak dikatakan satu, tidak dikatakan esa juga. Sekarang bicara wahdaniyah, keesaan, sifat yang ke-6 daripada 20 sifat yang menjadi asas pembicaraan
sifat 20 yang menjadi asas ma'rifatullah. Ambil daripada zahirnya la ilaha illallah. Nafi dan isbat dengan makna hasar, jua. La ilaha illallah dengan makna Allah jua Tuhan. Makna apa tu? Esa, wahdaniyah. Jadi asas pembicaraan sifat 20 adalah wahdaniyah, esa. Kemudian esa ni pula dipecah kepada 3 keesaan. Keesaan pada zat, keesaan pada sifat, dan keesaan pada perbuatan. Kemudian satu-satu keesaan tu pula pecah 2 pula. Keesaan pada zat pecah 2 makna, keluar 2 makna, ternapi mustahil 2 berbilang. Keesaan pada sifat keluar 2 makna, ternapi mustahil 2 berbilang. Berbilang tu panggil kam, sama ada muttasil ataupun munfasil. Keesaan pada perbuatan keluar 2 makna, ternapi, tertolak, mustahil 2 kam, 2 berbilang. Jadi makna 6 keesaan, mustahil 6 berbilang. Itu perincian. Tapi kalau bicara wahdaniyah, hak mula-mula sungguhnya, wahdaniyah dengan makna Allah jua Tuhan, tiada Tuhan yang kedua. Ini hak mana yang kita baca tadi. Hak mana yang kita baca tadi. Adapun makna yang pertama, keesaan pada zat, pada diri Tuhan. Makna yang pertama, zat Allah tidak berjuzuk. Zat yang berjuzuk macam zat tubuh kita. Ada juzuk, pada juzuk bahagian. Ada bahagian kepala, bahagian tubuh, bahagian tangan, kaki, bahagian kulit, bahagian tulang, bahagian banyak bahagian. Jadi banyak bahagian tu dipanggil berbilang pada zat, tetapi muttasil berada pada satu zat. Dia panggil apa ni? Muttasil, berada pada satu zat. Hak ni kalau bicara sifat Allah, sudah masuk pada mukhalafatuhu ta'ala lil hawadih dah. Bersalahan Allah Ta'ala dengan makna tidak serupa Allah Ta'ala dengan segala perkara yang baru. Segala perkara baru ni berjuzuk. Zatnya, zat Allah tidak berjuzuk, tidak berjisim, tidak bertempat. Masuk dah situ. Ada ni. Jadi kalau betul-betul permulaan bicara wahdaniyah, kalau ajar budak pasti contohnya, wahdaniyah dah pecah lah 3 gini. Wahdaniyah pada zat, sifat dan perbuatan af'al. 2 makna pula masing-masing satu tu. Apa permulaannya? Wahdaniyah dengan makna Allah Tuhan yang satu, tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Kalau ada Tuhan selain Allah, dipanggil kam munfasil. Kita baca tadi. Kemudian keesaan pada sifat nanti bicara, kita sudah berpegang Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan. Dengan bahawa sifat kudrah, sifat yang sempurna. Sifat iradah, sifat yang sempurna. Sifat ilmu, sifat yang sempurna. Maka sifat kudrah yang sempurna, tak ada lah 2 kudrah. Dah khijaan Allah, perbuatan Allah ni banyak kan. Maka 1 kudrah tak cukup, 2 kudrah. Maknanya sifat kudrah Allah bukan sifat kesempurnaan. Kita pegang dah secara ijmal, cara kasar. Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga bilangannya. Hak 20 ni di antara sifat kesempurnaan yang tidak terhingga bilangannya, yang wajib mengetahui dan berpegang secara tafsil. Jadi sifat kudrah sifat yang sempurna. Mana nak ada 2 kudrah, 2 iradah, 2 ilmu? Itu masuk dah pada kita pegang cara ijmal. Keesaan pada perbuatan, waktu masuk bicara sifat kudrah tu. Itu masuk bicara sifat kudrah. Ni cerita hak asas, hak mula-mula. Hak asas, hak mula-mula. Dalilnya, jikalau ada Tuhan selain daripada Allah, ada 2 Tuhan. Itu dalil hak keesaan pada zat hak kita bicara ni, hak malam ni. Ini hak asas dia. Tapi ini perincian lagi, perincian.
Jadi makna keesaan yang zat pada yang pertamanya, zat Allah tidak berjuzuk. Kalau zat Allah berjuzuk, dipanggil berbilang yang berhubung. Mana apa berhubung? Berbilang juzuk tapi pada satu zat, macam tubuh kita. Ini dipanggil kam muttasil. Berbilang tapi berhubung, duduk di satu zat, bukan cerai. Kam munfasil, ini satu zat Tuhan, ini satu zat Tuhan. Dua zat berasingan. Ni hak makna yang kedua. Ada zat selain daripada zat Allah yang ianya Tuhan juga. Itu dinamakan kam munfasil pada zat. Artinya erti kam munfasil pada zat, bilangan yang berasing-asing, yang suku-suku, yang lain-lain pada zat. Maka tidak dinamakan satu juga gitu. Kan satu hak ni hak fokusnya. Ada ni. Mana ada satu Tuhan, ada satu Tuhan. Berbilang. Tapi lain-lain. Ini Allah Ta'ala. Ni Tuhan syarik, sekutu bagi Allah Ta'ala. Berbilang. Mustahil. Itu berbilang yang berasingan. Munfasil. Muttasil, mufasil. Kau macam cerita mengulpah lah. Mudah kau balik pada tajwid lah. Mak wajib muttasil, mak jaih munfasil. Muttasil berhubung pada satu ayat, jaa. Itu satu ayat. Munfasil bercerai pada dua ayat. Bercerai. Munfasil. Muttasil berhubung. Jadi mak jaih muttasil berhubung pada satu ayat. Mak wajib muttasil, mak jaih munfasil, mak jaih munfasil. Munfasil itu bercerai pada dua ayat yang berbeza. Ni pun rekaan belaka lah ni. Rekaan. Rekaan lah orang ni. Nak boleh keingat muttasil munfasil. Dah dia bunyi super. Muttasil munfasil. Mana yang berhubung, mana yang bercerai. Allah payahnya. Putih kata mana muttasil senang. Munfasil putih kata mana? Tak kira. Tak ada apa sekolah. Sekolah. Sama sekolah kata berapa ni. Muttasil yang berhubung. Munfasil yang bercerai. Siapa kena orang tua ni? Nak ingat hak mana hak bercerai, hak tak bercerai. Tengok. Mak jaih, munfasil bercerai. Bak mak jaih penyanyi dia bahasa cerai. Allah diubah tanam orang. Ada pasal-pasal. Pelohok kan orang tu. Dah. Dok sekarang ni hak mana hak bercerai? Mak jaih. Mak jaih tu muttasil ke munfasil? Mak jaih munfasil lah. Mak wajib barulah muttasil. Jadi kalau sebut kata mak jaih, dia mesti munfasil. Munfasil tu bercerai. Ingat mak jaih penyanyi, dia bercerai. Dok mana pengecaman tak pada pasal-pasal. Apa penyanyi dulu baik cerai ke? Bukan macam penyanyi sekarang baik cerai. Penyanyi dulu tak cerainya. Reka-reka. Hanya semata-mata mana hak berhubung, mana hak bercerai. Tu je. Muttasil berhubung, munfasil bercerai. Jadi berbilang pada zat yang berhubung. Ni. Berhubung apa? Banyak juzuk di zat manusia. Tapi pada satu zat. Pada satu tuan. Kalau munfasil ni, kalau kita kata dua orang hak kembar. Hak kembar. Ni satu, ni abang, ni adik. Tapi kalau gini ni, munfasil pun ya. Muttasil pun sebab zat dia muttasil. Sepiyalah. Tapi kalau kita nak nampak, mana hak kam munfasil pada zat. Berbilang yang suku-suku. Ni hak abang, ni hak adik. Gitulah. Berbilang, ni seorang, ni seorang. Munfasil. Tapi seorang-seorang ni pun muttasil belaka sebab zat dia ni banyak juzuk. Muttasil pada satu zat. Munfasil, dua zat yang berasingan sebagai zat Tuhan. Mustahil sama sekali. Itu istilah ilmu untuk memudahkan kita.
Tapi oleh kerana istilah ilmu tu bahasa Arab, maka jadi payung. Ada ni, jadi payung. Letak nama tu ada relevan dia. Macam kita bicara tajwid lah. Izhar, ikhfa, idgham, iqlab. Letak nama izhar ni ada kerana dia. Cara bacaan dia. Letak ikhfa ni ada kerana dia. Kerana bacaan dia. Gitulah. Tapi oleh kerana waktu kita belajar daripada budak, cuma kita belajar budak-budak dulu, orang dah ajar kita begitu. Tengok orang ajar sekarang ni, oh bagus dia ajar. Izhar hakiki. Kenapa baca izhar? Kenapa nama dia izhar? Kenapa nama dia ikhfa? Dia ajar. Kita dulu dok. Tapi kita tahu cara baca. Izhar, huruf dia kita tahu, cara baca dia kita tahu. Tapi dia tak kaitkan cara baca dengan izhar. Kalau kita ngaji budak-budak dulu. Cara baca dia begini, sebab tu nama dia izhar. Nama dia izhar, dia kena baca gini. Dia tak hubungkan kalau kita ngaji masa budak-budak. Tapi tahu. Saya tengok orang ngajar ni, oh kata pandai dia. Pandai cara dia kaitkan antara nama istilah ilmu tu dengan kenapa timbul nama izhar. Kenapa timbul nama ikhfa. Jadi, nampak kau mudah budak faham. Mengajar sekarang lah. Tapi cuma nak cerita oleh kerana waktu sama-sama mudah. Ini samalah. Kam berbilang, tidak esa. Muttasil, berhubung. Munfasil, bercerai. Itu je. Itu dua makna keesaan pada zat. Dan makna satu, esa pada sifat itu, ialah esa satu pada sifat macam mana 20 dah sifatnya nak satu macam mana dah 20 dah ni satu pula dah 20 tu hak wajib mengetahui secara tafsil, secara perinci, secara ijma'. Bilangan sifat Allah tidak terhingga. Sebab apa kata satunya? Apa makna satu pada sifat? Ialah tidak ada di zat Allah dua sifat umpamanya daripada jenis yang satu. Tiada ada di zat Allah dua sifat umpamanya daripada jenis yang satu. Daripada satu sifat ada dua. Tidak sama sekali. Itu satu pada sifat. Mana contoh kalau dua sifat daripada jenis yang satu? Itu misal bagi manfi tu. Seperti dua kudrah dan dua iradah dan umpamanya. Maka jika ada dua sifat itu di zat Allah Ta'ala, di zat Allah Ta'ala ada dua kudrah sebab pekerjaan Allah ni banyak. Di zat Allah ada dua iradah, maka dinamakan dia kam muttasil pada sifat. Artikan munfasil pada sifat. Bilangan dua kudrah yang berhubung pada sifat. Yang berhubung pada sifat mana apa ni? Ada dua tu di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan iaitu bilangan yang berhubung pada sifat ni batil, palsu kerana kedua-dua sifat itu tidak meratai takluknya, yakni tugas sifat ada di situ. Seperti ada dua kudrah. Jadi satu kudrah buat kerja lain, satu kudrah buat kerja lain. Jadi satu-satu sifat tidak meratai kerjaan dia. So kita tahu kalau berbilang dua kudrah, berarti satu kudrah tidak sempurna. Bercanggah dengan permulaan kita berpegang sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi keesaan pada sifat ni dengan makna satu bagi tiap satu jenis sifat. Kudrah, satu iradah, satu ilmu, satu tu. Satu pada sifat. Satu bagi tiap-tiap satu jenis sifat. Sifat Allah tidak terhingga bilangan. Banyak. Tapi satu pada sifat ni, maknanya pertama, satu bagi tiap-tiap satu jenis sifat. Kalau Tugu ngajar ayat pendek, sesekara. Tengok dah tu. Sesekara. Faham kita katakan tu? Sesekara. Kudrah, iradah, satu. Ilmu, satu. Jadi apa? Sesekara.
Sifat tidak terhingga bilangan. Dah satu bagi tiap satu sifat. Dia kata. Atau timbul sekara. Saya mengaji ni tulis ni. Sekara. Panjang tunggu cerita. Rekahnya sekara. Tu rekah dia. Satu bagi tiap satu sifat. Itu satu bagi sifat makna yang pertama. Kalau dua sifat daripada jenis yang satu, dua kudrah. Dua sifat pada jenis satu, dua iradah. Tapi dua kudrah ni, dua iradah ni, dua-dua tu ada di zat Allah Ta'ala yang satu. Dua kudrah, dua-dua ni ada di zat Allah yang satu. Hak ni dipanggil berbilang yang berhubung. Mana berhubung? Ada di zat yang satu. Macam kan muttasil pada zat lah. Apa makna? Zat Allah satu, tapi juzuk dia banyak. Itu berbilang pada zat yang muttasil. Makna zat Allah yang satu, tapi juzuk dia banyak. Sekarang ni zat Allah yang satu, tapi dua kudrah ada di zat Allah, dua iradah ada di zat Allah. Itu dipanggil muttasil. Itu panggil muttasil. Udah je dah. Balik tulis molek ad-dinding. Tulis. Muttasil mufasil. Tak payah dah. Kita pergi pada tajwid kita je. Kalau kita pergi pada tajwid, kita boleh nampak lalu. Tak kisah kita boleh nampak lalu dah. Ke jenis macam sebut melepas. Baca betul. Nama mak tak kenal. Ada? Nama orang kita gitu. Baca betul. Tanya mak apa? Miga. Tak ada jawab. Dia tak nak jawab. Tapi dia tengok, dia tahu. Dia tahu baca. Tak ada salah baca. Tapi nama dia tak tahu. Tu ngaji masa dulu pakai dia. Berwarna. Betul je. Memang baca betul sekarang ni. Tapi bila dia tanya, dah mau baca gini tu, mak apa? Tak tahu. Dia tak tahu mak apa. Mungkinlah dia macam musyafahah gitu je kan. Musyafahah baca betul. Ni baca gini. Kalau jumpa gini, baca gini. Nama mak apa dia tak ajar orang kali ke macam mana. Tapi ni pekat dulu. Wallahualam lah. Sebab yang pentingnya musyafahah baca betul. Nama tak kenal pun. Ni kalau awak periksa hukum tajwid, markas 100%. Baca sampai masa salah. Jadi gitu. Kenal tapi buat tak pandai. Kena tahu. Buat tak pandai. Tak jadi. Tapi ni mungkin gitulah. Mungkin tua lama ni di jenis perbetulkan bacaan. Dia tahu dah gitu, baca gitu. Samalah ayat mana pun. Takkan salah. Tapi tak kenal nama. Tapi kita biasa tahu. Nama tahu. Jadi mudahlah muttasil, mufasil. Kita pergi pada bicara kita ni. Kam berbilang. Bilangan. Al-adad. Muttasil berhubung. Kenapa? Kalau kam muttasil pada zat Allah yang satu. Tapi banyak juzuk. Kam muttasil pada sifat. Zat Allah yang satu. Tapi dua benda kudrah di zat Allah yang satu. Dua iradah di zat Allah yang satu. Itu. Kan? Muttasil pada sifat. Itu mustahil sama sekali. Itu makna wahdaniyah pada sifat yang pertama. Dan makna satu pada sifat pula. Ini makna yang kedua. Tidak ada pada yang lain. Yang lain ni, yang lain daripada zat Allah Ta'ala. Tidak ada pada yang lain daripada zat Allah Ta'ala. Sifat, mana satu sifat, seperti sifat Tuhan. Yang boleh mengadakan dan boleh meniadakan apa-apa makhluk. Meniada taksir, pergi kepada sifat kudrah dan iradah. Tidak ada pada yang lain. Pada zat yang lain.
selain dari zat Allah. Sifat, satu sifat. Seperti sifat Tuhan yang boleh mengadakan dan boleh meniadakan apa-apa makhluk. Ada ni. Tidak ada. Tidak ada kudrah di makhluk yang sama dengan kudrah Allah mengada meniadakan. Tidak ada. Itu satu pada sifat makna yang kedua. Maka jika ada pada yang lain daripada zat Allah, sifat-sifat seperti sifat-sifat Tuhan, itu dia namakan dia munfasil pada sifat, artinya bilangan yang berasingan, yang bercerai, yang suku-suku pada sifat yang tidak dikatakan satu, yakni mustahil juga. Jadi satu pada sifat mana yang kedua ni tidak ada di makhluk satu sifat yang seperti sifat Allah Ta'ala. Mana? Kudrah mengada meniada. Ada sifat kudrah di makhluk mengada meniada, tu mustahil dipanggil. Kalau ada di makhluk kudrah yang mengada meniada, dipanggil apa tu? Berbilang. Tidak esa dah lah panggil tu. Berbilang. Kudrah Allah mengadakan pekerjaan besar. Kudrah makhluk mengadakan pekerjaan kecil. Itu dipanggil apa itu? Samalah. Sama-sama mengada dan meniadakan. Itu dipanggil munfasih pada sifat. Hak mutasih ni dua kudrah yang mengada itu ada di zat Allah. Hak mutasih. Dua kudrah ada di zat Allah. Munfasih ni dua kudrah yang sama-sama mengadakan. Satu di zat Allah, satu di zat makhluk. Itu munfasih berasingan. Mustahil. Di situ. Ada ni. Hak mutasih, dua kudrah yang bekah ni, yang mengadakan ni, dua-dua ada di zat Allah yang satu. Itu mutasih. Mustahil. Hak ni dua kudrah yang mengada meniada. Satu je di zat Allah, satu di zat makhluk. Munfasih berasingan. Mustahil juga. Dengan bahawa tidak ada satu sifat yang ada di zat makhluk yang seperti sifat Allah Ta'ala. Yang pertama memang tidak adalah seperti sifat Allah. Yang pertama sifat Allah qadim. Sifat makhluk baru. Satu dah. Jadi nak serupa macam mana? Ni dia boleh pergi pada mukhalafah pada sifat. Tak ada ni. Tu satu. Satu lagi pula, dahlah kudrah Allah, kudrah yang qadim, kudrah hamba, kudrah yang baru, tak serupa dah. Kudrah Allah mengadakan, kudrah yang daripada hamba ni Tuhan letak je. Tak mengadakan. Ni nak kena mak molek, nak kena perhati molek. Kudrah Allah qadim, kudrah hamba baharu, tu tak pelik. Kudrah Allah dipanggil kudrah qadimah. Kudrah hamba dipanggil kudrah hadisah. Itu nama dia. Kudrah Allah, kudrah yang qadimah. Kudrah hamba, kudrah makhluk, kudrah yang lain lah tu. Yang lain daripada Allah. Yang lain daripada Allah tu makhluk. Di antara makhluknya hamba. Hamba ni manusia, jin, malaikat. Itu dipanggil hamba. Makhluk belakalah. Masuk pada yang lain daripada Allah Ta'ala belakalah. Jadi kudrah yang ada di hamba, kudrah hadisah. Kudrah yang baru. Yang pertama tak serupa dah situnya. Qadimah dengan hadisah. Yang kedua, kudrah Allah mengada meniadakan. Kudrah hamba tak bekas sama sekali. Ni pegangan kita. Tiba-tiba kudrah Allah mengadakan, kudrah hamba mengadakan juga berbilang pada sifat kudrah. Tapi munfasil, berasingan. Kudrah rizat Allah lain, kudrah rizat hamba lain. Itu mustahil sama sekali. Tapi di zat hamba ada kudrah. Itu yang jadikan. Tapi tidak mengada, tidak meniada. Ada ni. Kudrah-kudrah di sini disebut
Seperti sifat Tuhan yang boleh mengada dan boleh meniada apa-apa makhluk. Ni sifat Tuhan yang mengada, yang meniada apa-apa makhluk. Ingatlah, ini bukan hakiki. Bukan hakiki, bukan sebenar-benar. Bukan kudrah yang mengadakan. Sebenar-benar Tuhan yang bernama Allah, yang bersifat kudrah, Tuhan yang mengadakan. Itu hakiki. Bukan sifat yang mengadakan. Macam kita lah, majazi letak. Kita yang mengadakan ke kudrah yang mengadakan? Tenaga. Kita lah. Siapa buat? Saya. Kan dia jawab, siapa buat? Tenaga. Gitu. Pening kan? Dah saya siapa buat? Tenaga saya buat. Lepas tu kamu, saya duduk tidur je. Jeng lah kita. Tu demam tu. Selalu ada kena kat obat kali. Memang kita kata, saya yang buat. Alhamdulillah, semenjak bertenaga ni, boleh buat sendiri. Tapi siapa yang buat? Saya yang buat. Bukan tenaga saya yang buat. Jadi apabila sebut kata sifat yang mengadakan, hanya majazi, letak je, bukan hakiki. Yang mengadakan, yang meniadakan Tuhan yang bersifat dengan kudrah iradah. Kan ada tu. Tapi kitab banyak sifat yang mengada, yang meniadakan. Dengan dia dengan kudrah mengada, meniadakan. Dengan dia dengan iradah menentu dan menetapkan. Dengan dia dengan ilmu mengetahui. Ada ni. Yang pertama seperti sifat. Yang kedua, sifat ni macam alat pula dah. Dengang ni. Macam alat Ada alat. Kita ni tukar dengan penukur. Jadi alat. Jadi seolah-olahnya. Jadi sebut kata sifat yang mengada, meniada, sifat yang menentu, yang mengetahui apa semua tu, itu majazi. Letak sementara, bukan hakiki. Bahkan kalau berpegang semata-mata zat, semata-mata diri kudrah. Semata-mata zat, semata-mata diri kudrah. Yang mengadakan, bukan Tuhan yang mengadakan. Kafir pegangan tu. Semata-mata kudrah yang mengadakan, bukan Tuhan. Kafir. Ada ni. Yang mengada, Tuhan yang bersifat kudrah yang mengadakan. Lepas tu kita cakap Tuhan buat. Kita tak cakap kudrah buat. Tuhan tahu. Tuhan melihat. Kita tak kata basar melihat. Kita tak kata Tuhan tengok dengar tu. Kita kata Tuhan dengar. Kita tak kata samuk Tuhan dengar tu. Kita tak kata gitu. Itu hakiki. Tuhan buat, Tuhan menentukan, Tuhan mengetahui, Tuhan dengar, Tuhan lihat. Itu baru hakiki. Kalau kata sifat Tuhan yang boleh mengada, yang boleh meniada apa makhluk, itu majazi. Itu bukan hakiki. Ada ni. Jadi hak ni hak makna satu pada sifat yang kedua. Kalau ada di yang lain satu sifat yang seperti sifat Allah, sifat kudrah Allah mengadakan, sifat kudrah yang lain yakni makhluk, contohnya hamba mengadakan. Sama-sama mengadakan. Itu dipanggil kam munfasil pada sifat. Artinya bilangan yang berasingan pada sifat. Ya, maka tidak lagi dikatakan satu. Tidak apa panggil wahdatu mustahil, sama sekali. Jadi kamun fasih pada zat Allah satu, zat Tuhan yang lain satu. Mustahil. Kamun fasih pada sifat, sifat kudrah Allah mengadakan, sifat kudrah yang baharu mengadakan juga. Sebagaimana mustahilnya ada zat Tuhan yang kedua. Mustahilnya kamun fasih pada zat. Mustahil.
Satunya zat Allah, satunya zat Tuhan yang kedua. Mustahil. Sebab kalau ada dua Tuhan, nanti dia akan bicara di hadapan. Kalau ada dua Tuhan, jadi berkelahi ya. Ada sedap tak tahu berkelahi gitu. Bertolak ansur lah. Satu Tuhan cara halangi. Satu Tuhan cara habumi. Maka urusan masing-masing. Jadi kalau dua Tuhan ni, satunya cara halangi, bumi bukan hak dia cara. Satunya cara bumi, langit bukan hak dia cara. Dua-dua tu lemah, dua-dua tu bukan Tuhan. Kalau pesan gitu, Tuhan apa? Hak langit hak dia, hak bumi bukan. Hak bumi hak dia, hak langit bukan. Ada ni. Maka dua Tuhan kita mustahil. Sebab Tuhan ni mesti hak dia belaka. Kau panggil dua Tuhan. Kalau dua Tuhan, kalau hak bertentangan, hak tu tak jadi awal. Hak bertentangan ni hak dalam Quran tu, lau kana fihima alihatun illallah la fasadata. Ayat Quran. Kalau ada di Tuhan selain dari Allah Ta'ala, maka binasa. Ada Tuhan yang Allah, nascaya binasa. Binasa yang kita nampak mula-mulanya berlawanan. Satu Tuhan buat, satu Tuhan putus. Hak putus buat orang lain, hak dia diputus, dia balas putus pula. La fasadata. Maka binasa langit dan bumi. Dia kata bukan binasa, tak jadi daripada awal. Kalau tu kita mula nampak sebab dia berlawan. Dok, kalau dia bekerjasama pun binasa juga. Sebab apa? Sebab Tuhan cara langit, bumi bukan dia. Tuhan cara bumi, langit bukan dia. Dua-dua bukan Tuhan. Binasa langit bumi sebab tak ada Tuhan. Dia sebut situ. Cuma kita, dua Tuhan ni binasa, kita nampaknya kalau dia berlawan. Kalau dia bagi suku-suku, apa nak binasanya? Binasa. Sebab Tuhan yang cara langit, bumi bukan dia bukan Tuhan. Dia lemah gitu Tuhan hak bumi, langit tak cara. Lemah gitu Kalau Tuhan pertama lemah, Tuhan kedua lemah, binasa langit bumi. Binasa juga. Tapi waktu kena hurah sikit. Mudah hurah Al-Quran kata tu, jikalau ada di langit dan bumi Tuhan selain Allah nescaya binasa, kita pun dah nampaknya dia bertentangan. Nanti dia akan cerita. Bertentangan macam mana, bermuafaqah macam mana. Bertentangan pula ada hak menang, ada hak kalah. Bertentangan pula ada hak seri. Nanti ada hak seri. Apa puasa kedok tak tahu kita ni. Mana tu bila dia. Nak tanya hak minggu depan. Hak minggu depan. Kalau kata hari Isnin tu 30 Syakban lah. Kalau kata hari Isnin 30 Syakban, malam Selasa tu malam 1 Ramadan. Kalau kita berasa nak terawih di Masjid Kristen, malam lain tak mari dah. Kena hari malam lain nak terawih sini. Tak mari dah. Macam mana? Malam pertama kita terawih di Masjid Kristen. Macam mana? Kita berhentilah. Isyak kita berhentilah. Isyak kita berhenti. Isyak kita berhenti sini boleh awal ke lah. Isyak berhenti tu boleh 40 minit dah. Macam sekarang ni 40 minit dah ni. Isyak belum masuk lagi. Okey je. Tapi tengok duduk sini lagi masalahnya. Tamu terawih dalam ni. Kita terawih kampung kita di masjid. Ya, orang buruk dekat Dok, kita nak terawih tambuh dalam ni. Ni bukan masjid. Kita nak terawih dalam masjid. Kalau minggu depan boleh masuk dalam masjid, nak terawih Masjid Kristen. Jangan ni. Ni bukan Masjid Seming ni. Jangan buat. Jangan. Masjid Kristen ni. Masjid kayu saya lagi. Masjid kayu kena pergi jertih lah masjid kayu. Jertih masjid kayu. Ulul Arba'ah tu masjid kayu. Tak boleh sama dengan Masjid Kristen kayu. Nak terawih dekat sini? Nak terawih sini? Dah lah, kita tak pergi dah malam lain. Pergi masjid lain, masjid kampung sendiri. Mana terawih sini? Isa berhenti. Dia pun terawih. Mana terawih sini? Mungkin dia ada tu imam hak dia, imam hak khah dah dia apa semua. Biasa tak tahu dia ada.
Masjid kita ni pula biasa tahu-tahu makanan ada. Jangan gitu. Tak apalah. Sebut makanan ada tak ikhlas. Dok, kita mari semua. Dok kena makanan. So tu bila tanya ni mana? Saya pun terlupa nak telefon dengan Ustaz Ruslan macam mana. Takut kata malam pertama Ramadan, kalau kita pakat mari sini boleh ramai sikit berjemaah tarawih. Kan? Nak jemaah tarawih sini? Boleh? Ji, mana Ji? Boleh Ji? Ji nak tarawih bandar ni ni tak gini. Ji nak tarawih bandar. Boleh tarawih sini sekali. Tak mari dah orang kitanya. Tahu? Siapa mari tarawih sini? Siapa mari? Dia ada keping kok tu nak jadi orang mari. Nak jadi orang mari tarawih. Tak nanti nak ramah sebab dia bukan besar sangat. Tapi nak ada. Nak ada orang. Ada 100 orang ke baru nampak meriah sikit. Mana untuk bila ni? Sandra suruh telefon saya, dia pun nak telefon nak tanya. Kalaulah 1 Ramadan hari Senin, tak ada lah. Pada ni? Puasa dah. Kalau hari Senin 30 Syakban. 1 Ramadan jatuh hari Selasa kalau ikut takwim dia gitu. Dia tengok anak bulan Ramadan petang Ahad. Tengok petang Ahad. Apa ni? Tapi untuk masih azam tu betul. Ada apa? Salah kata teruskan. Dia memang masuk dalam. Masuk dalam. Kita ada tambah tu sampai sini. Tambah. Kita sampai masjid nak Mana kita buat sekali lagi minggu depan. Kalau 1 Ramadan tu hari Selasa. Kalau 1 Ramadan tu hari Senin, tak ada lah. Kalau 1 Ramadan tu hari Selasa. InsyaAllah tak? Boleh sekali lagi. Dah lah. Boleh buat tarawih sekali. Orang kita ni ada jenis hak pergi rata-rata kan. Ada orang kita gitu. Dia duduk setepak. Dia berjalan. Dia pergi masjid tu. Masjid tu dia jenis pasang gitu. Dia dah duduk setepak. Jadi insyaAllah dalam minggu depan tu boleh sekali lagi. Jadi kalau kata dua Tuhan. Dua Tuhan tu mustahil sangat-sangat dah. Kenapa? Kerana binasa langit bumi. Sebab apa? Sebab Tuhan yang cara langit, bumi bukan hak dia. Tuhan cara bumi ni kalau muafakat. Kalau bekerjasama separuh-separuh. Tuhan yang cara langit, bumi bukan hak dia. Lemah gitu bukan Tuhan. Tuhan cara bumi, langit bukan hak dia. Lemah gitu bukan Tuhan. Bila dua-dua tu bukan Tuhan lemah, binasa langit dan bumi. Tak ada orang Islam dua Tuhan gitu. Tak ada. Tu orang kafir tu, musyrikun tu. Banyak Tuhan tu. Tuhan Nur ada, Tuhan Zulmah ada macam Majusi. Jadi dua Tuhan. Tuhan Nur orang lain, Tuhan Zulmah orang lain. Dia sembah api Tuhan Nur. Dia biasa gitu. Orang Islam tak ada. Sekarang orang Islam berpegang satu Tuhan. Tiba-tiba di zat Allah Ta'ala kudrah mengadakan kerjaan Allah hak besar-besar. Tiba-tiba kudrah di yang lain, kudrah di makhluk, kudrah yang Tuhan letak pada hamba mengadakan kerja lain-lain pula. Walau hamba ni dikatakan lemah, bukan Tuhan. Hak dua Tuhan, hak Tuhan lah mula-mula kata Tuhan. Oleh kerana kerjaan Tuhan pertama tidak menyeluruh, kerjaan Tuhan kedua tidak menyeluruh, dua-dua tu nama Tuhan, bukan awal, bukan Tuhan-Tuhan gitu. Tiba-tiba sekarang ni Tuhan yang satu. Tuhan yang satu. Tapi kerjaannya, kerjaan Allah Ta'ala mengada dengan kudrah bahagian hak dia hak besar-besar. Yang mana yang lain ni makhluk ni, yang lemah, hamba yang lemah ni, tiba-tiba kudrah di hamba mengadakan juga kerjaan dia. Jadi maknanya Tuhan yang satu ni kerjaan dia tidak menyeluruh Tuhan gitu. Ni. Hak ni nak kena mak.
Hak ni nak kena ambil perhatian molek. Hak ni nak kena ambil perhatian molek. Ada ni. Dua Tuhan, itu tak sama sekali orang Islam. Allah Ta'ala juga satu Tuhan. Tiba-tiba, kudrah yang didizat Allah mengadakan khijah besar-besar. Kudrah yang didizat hamba, wak khijah dia sendiri. Allah hanya mengetahui, Allah hanya melihat. Allah mengizinkan kudrah di hamba yang mengadakan pula. Ini hak Mu'tazilah Qadariyah. Walaupun pandangan muktamad tidak menghukumkan kafir, tapi dosa yang besar, pegangan yang fasik, dosa besar, pegangan yang mubtadi', pegangan bid'ah. Tapi satu pun tak terima kata tak kafir. Tak terima. Hak kata kafir itu dia tak terima pandang kata hak tak kafir. Tak kafir apa? Jadi lemah Allah Ta'ala. Jadi banyak pula Tuhannya. Zat Allah dengan kudrah mengadakan kerja dia. Zat hamba seorang ni dengan kudrah buat kerja dia. Zat hamba yang kedua dengan kudrah buat kerja dia. Kudrah hamba seorang dengan kudrah buat kerja dia. Dah berapa Tuhan itu? Ada ni. Tapi pandangan kata kafir Qadariyah tu daif pandangan tu. Tapi dia punya kerah makna kok mana dak kafir? Kok mana dak kafir? Kalau kudrah hamba berkah, dak kafir kat mana? Jatuh Allah Ta'ala ni lemah pula jadinya. Jatuh jadi banyak pula jenis mengada ni. Berapa Tuhan jadi? Ni hak Mu'tazilah Qadariyah. Allah letak sifat kudrah di zat hamba. Kudrah itulah yang memberi bekah, mengada dan meniadakan. Bukan Allah dah. Tapi kudrah tu Allah yang buat. Jadi Allah serah kepada kudrah yang ada di zat hamba berperanan sendiri. Dengan izin Allah, kerana Allah membenarkan, Allah membiarkan. Tapi bukan Allah yang mengadakan. Hanya hukam munfasi pada sifat mustahil. Jadi macam serupa ngekam munfasi pada zat jadinya. Jadi gitulah sebab zat yang Tuhan yang pertama buat kerja langit, zat Tuhan yang kedua buat kerja bumi. Kam munfasi pada zat. Tapi kerjaan lain-lain. Tapi Tuhan yang pertama buat langit, bumi bukan kerjaan dia. Tuhan yang kedua buat bumi, langit bukan kerja dia. Bukan Tuhan gitu. Kalau bukan kerja dia belaka, dah macam mana? Tu asal letak nama Tuhan. Menasabah lah mu kerjamu, aku kerja aku. Dah nama nak dua tu nama Tuhan asal kan? Tapi sebenarnya bukan Tuhan kalau gitu. Berbilangnya bukan Tuhan. Tapi letak nama Tuhan lah. Hak ni sekarang ni tak ada orang letak. Hamba makhluk ni Tuhan tak ada orang letak. Masing-masing cakap hamba yang lemah. Masing-masing cakap. Lemah apa? Lemah daripada buat langit dan bumi. Padang lah. Sebab mu tu hamba. Tapi kuasa. Sebab mu yang buat gerak dia, mu usaha mu membuat sendiri. Tak lemah dah tu. Kuasa dah tu. Sepanjang hidup kita puluh tahun, bukan Allah yang buat. Allah buat kudrah jadi kita. Lepas tu kudrah, sifat kudrah di kita dia, yang buat pula, yang mengada, meniada. Dapat tak? Kita kena letak wisama. Kam munfasih pada zat dengan kam munfasih pada sifat. Kam munfasih pada zat, orang Islam dah. Sebab apa? Mana mungkin ada dua Tuhan? Kam munfasih pada sifat. Satu Tuhan. Kudrah di zat Allah buat kerjaan besar-besar. Kudrah di zat makhluk, zat hamba buat kerja kecil-kecil. Lebih kurang dengan dua Tuhan. Bukan dua Tuhan dah jadinya berbilion-bilion Tuhan. Dah hamba bilion kan? Sebab tu pandang kata kafir Qadariyah, dia tak terima hak pandangan yang mengatakan dah. Tak salah letak kafir lah. Letak berdosa-besar sudahlah. Tapi memanglah itu mensyirikkan Allah. Tapi letak kafir sebab apa? Sebab sifat kudrah di zat hamba bekah pun.
Kudrah tu sakut pak dengan Tuhan juga. Sebab Tuhan letak kudrah di hamba. Jadi mana apa ada kaitan juga dengan Allah Ta'ala. Sebab Allah letak kudrah di hamba. Kudrah tu bekas. Salah sangat. Tapi kudrah tu sakut dengan Tuhan juga. Dia tak mau letak kapi. Sebab macam ada sakut dengan Tuhan. Salah tu salah lah. Bercanggah dengan ayat. Kulla yaumin huwa fi sya'n ni kan. Allah sepanjang masa ada pekerjaan. Dah. Allah letak upaya di hamba. Hamba buat sendiri. Allah letak upaya di matahari. Matahari gerak sendiri. Allah letak upaya di pisah. Pisah memutuskan sendiri. Allah letak kekuatan panas api. Kekuatan panas api yang menghanguskan sendiri. Dari mana lagi Tuhan? Tuhan letak kandungan di obat. Obat menyembuhkan sendiri. Mana Tuhan? Ada ni. Tuhan letak kandungan di nasi. Nasi yang mengenyangkan. Tuhan letak kandungan di air. Air yang menghilangkan dahaga. Dah Tuhan mana? Gerak matahari. Boleh letak sama juga. Matahari bergerak sebab apa? Tuhan letak dah upaya di dia. Ada ni. Dia Tuhan yang mana? Perbuatan Tuhan yang mana? Mengadakan makhluk saja. Sebab di makhluk ni Tuhan tak jadikan kosong. Ni kita hamba ni. Tenaga satu hadah. Organ-organ. Banyak ni ada di kita ni. Semua benda bukan Tuhan letak kosong. Di pisah Tuhan letak tajam. Di api Tuhan letak panas. Di nasi di air Tuhan letaklah dia punya kandungan. Sampai masa hak Tuhan letak itulah yang mengadakan sendiri. Dari mana? Mana perbuatan Allah? Kurang-kurang hak dua Tuhan tadi. Yang pertama, langit sepenuhnya kerja dia. Yang kedua ni, bumi sepenuhnya kerja dia. Pun bukan Tuhan dah. Ada ni. Cuma Mu'tazilah Qadariyah ni satu segi je lah. Tuhan letak kudrah di hamba. Kudrah, qadar, Qadariyah. Kudrah, qadar, Qadariyah. Adapun contoh tadi tu, Tuhan letak tajam di pisau, Tuhan letak panah di api, Tuhan letak ialah kandungan di nasi ke air ke, sebab dia kandungan tu berbeza. Orang yang dahaga, kelak-kelak, beri nasi, lekat. Tak boleh beri nasi. Sebab nasi tak ada kandungan yang boleh menghilangkan dahaga. Tapi kalau dahaga, kalau lapar, kalau beri air, ada juga ringan. Walaupun air menghilangkan dahaga, bukan mengenyangkan. Tapi orang lapar, tak ada makanan kalau beri air. Boleh sikit. Adalah sikit tenaga. Sebab tu orang lemah, pergi klinik, dia masuk air. Dia tak masuk nasi. Ke air tak ada nasi dalam. Dia ada air yang masuk tu. Itu bukan air kosong tu. Dia ingat air mineral. Janganlah tu. Air tu ada nasi dalam kali tu. Tapi makna air kosong tu boleh meringankan lapar kita. Tapi nak ceritanya, kandungan di nasi lain, kandungan di air lain, kandungan di obat lain, semua ada kandungan belaka. Bukan kosong Tuhan jadikan. Kan? Bukan kosong Tuhan jadikan. Sampai masa Tuhan letak tu bekas. Tu di mazhab lain tu. Mazhab Tabaiyun. Itu lain tu. Tapi pesen dia macam serupa. Tu dia panggil letak kudrah di hamba. Hamba ni jin, manusia dan malaikat. Hak ni dia panggil kuwah. Qaf, waw, ta marbutah. Kuwah, mana kuwah? Kekuatan. Kuwah tajam di mata pisau, kuwah panah di api, lepas tu kuwah di nasi, di air, di obat, di habatus sauda, di minyak zaitun, di buah kurma. Kau kan buat kajian kan? Kandungan vitamin dia tu kuwah belaka lah tu. Kuwah belaka. Jadi Mu'tazilah Qadariyah hanya berkait dengan kudrah, tenaga yang Allah letak di hamba, kudrah, qadar, Qadariyah. Tuhan letak kuwah di makhluk yang lain, itu dipanggil mazhab Tabaiyin. Tabi'ah dia panggil. Pisau semula jadi memutuskan dengan tajam yang terletak di pisau. Bukan Allah yang memutuskan. Api semula jadi menghanguskan dengan kuah panah yang Tuhan jadikan di api. Bukan Allah yang menghanguskan.
Nasi mengenyangkan secara semula jadi dengan kuah yang Tuhan letak di nasi. Air menghilangkan dahaga secara semula jadi dengan kuah yang Tuhan jadikan pada air. Itu puak tabi'ah dipanggil. Puak tabi'ah. Mazhab tabaiyin dipanggil. Cuma orang kadang-kadang dia letak sekali dengan qadariyah belakang letak. Hak kuah tu pun dia letak. Oh ni qadariyah ni. Dia ada qadariyah, qudrah, qadariyah. Hanya berkait dengan qudrah, tenaga yang Tuhan letak di hamba. Tapi dia punya peranan sama dengan kuat. Dia punya hukum sama dengan kuat. Sama-sama mensyirikkan Allah. Cuma hukum bersama, khilaf pada kafir. Dia gitu. Tetapi kalau sifat kudrah yang ada di hamba ni bukan Allah yang jadikan, pada ni semata-mata kita bertenaga, memang kita dilahirkan, memang kita bertenaga dah. Dengan kudrah yang ada di hamba ni, yang bukan Allah yang jadikan, kudrah tu bekah dengan sendiri, itu bukan qadariyah. Atau kafir ijma' ulama, imam tidak sah. Sama dengan pisau semata-mata memutuskan secara semula jadi. Tidak berkait dengan Allah yang buat tajam di mata pisau. Api secara tabi'ah semula jadi menghanguskan. Tidak berkait dengan Allah jadikan panas di api. Ini mazhab tabaiyin yang kafir ijma' ulama. Jadi tabaiyin ni dia ada dua. Satu yang khilaf pada kafir, satu yang kafir ijma' ulama. Yang khilaf pada kafir ni macam qadariyah lah. Kuah ni Allah letak. Kudrah ni Allah letak. Hak kafir ijma' ulama, semata-mata makhluk bekas cara semula jadi. Tak berkait dengan kudrah Allah Subhanahu Wa Taala. Sama dengan hamba yang bekas secara semula jadi. Tidak berkait dengan Allah yang jadikan kudrah di hamba. Itu kafir ijma' ulama. Tapi hak khilaf pada kafir ni, hak qadariyah ke tabaiyin ke, hak kata kafir tu tak terima, hak kata tak kafir. Kita balik sebelah tadi lah. Kan munfasil pada zat. Mustahil. Tuhan apa gitu. Separuh je bawah kerjaan dia. Dan sekarang ni, kan munfasil pada sifat. Keesaan pada zat. Tuhan satu. Tapi, berbilang sifat kudrah Allah mengadakan. Sifat kudrah yang lain, yang makhluk ataupun hamba, mengadakan juga. Lebih kurang je lah. Dengan kam munfasil pada zat. Menyebabkan Allah Ta'ala ni, kerjaan dianya tidak meratai. Pada ni. Tidak meratai. Atau kita gumolek tu. Winapok mustahilnya kam munfasil pada zat. Winapok pula mustahilnya kam munfasil pada sifat. Kemudian pergi pula kepada makna satu pada perbuatan, dua makna. Hak ni lah, hak lagi-lagilah kita nak tekan. InsyaAllah berbetulan dengan malam 1 Ramadan. Maknanya insyaAllah kalau kena stay molek, dalil je lah. Lepas daripada puasa, lepas dari raya insyaAllah, dalil je lah. Jadi insyaAllah minggu depan tu, kalau kata malam tu malam 1 Ramadan, kita mati molek, hak makna satu pada perbuatan, keluar dua makna. Sebelah tu barulah pergi kepada dan dalil atas satu Tuhan. Baru pada dalil. Kemudian, wahdaniyah pada perbuatan ni lah. Kejak situ, pergi kepada kudrah. Keesaan pada perbuatan, semua berlaku perbuatan Allah, Allah mana? Sifat itu je, sifat kudrah. Sifat ke-8, sifat iradah. Susunan, sifat 20. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin
Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.